Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nuwasil ila al-qawaid min ad-dars ats-tsani. Sekarang ni kita nak sambung pula qawaid bab yang kedua. Tadi kita belajar tentang teks. Jadi sekali lagi Ustaz cerita, kita berada pada bab yang kedua. Okey, bab yang kedua sama juga macam bab yang pertama, dia ada 3 bahagian. Okey, yang pertama adalah an-nas. An-nas iaitu teks. Teks kita tadi adalah al-hiwar. Al-hiwar, dialog berkenaan dengan apa tajuk dia? Hayya nadrus al-lughah al-arabiyyah. Itu tajuk yang kita belajar, teks yang kita belajar tadi. Okey. Now kita nak pindah kepada bahagian yang kedua. Nas tadi dah sudah. Now kita nak pindah pula. Macam biasa bahagian yang kedua dipanggil al-qawaid. Al-qawaid, dan bahagian yang ketiga nanti kita akan belajar pula. Baik, bahagian kedua untuk tata bahasa. Tajuknya adalah min alamatil ismi wal fi'li wal harf. Di antara tanda-tanda isim, fi'il dan juga harf. Baik. Now kita tengok buku terus. Baik. Tanda-tanda kalau kita ingat lagi, kita belajar pada semester yang lepas. Semester yang lepas. Minggu lepas, semester lepas benda. Okey. Kita belajar pembahagian perkataan dalam bahasa Arab, betul Kita belajar aqsamul kalimah al-arabiyyah. Perkataan bahasa Arab itu terbahagi kepada 3. Semua perkataan dalam bahasa Arab ni ada 3 jenis je. Sama ada dia adalah isim, yang kedua dia adalah fi'il, dan yang ketiga dia adalah harf. Jadi apa yang kamu kerja yang Ustaz bagi minggu lepas iaitu surah Al-Qadr. Maknanya kamu bulatkan isim, bulatkan isim dan gariskan fi'il. Jadi apa sahaja yang kamu bulat itu isim. Ada yang bulat sampai 3 perkataan, tak, dia satu-satu. Faham tak? Setiap satu perkataan tu dia salah satu. Dia isim ke, dia fi'il ke, dia harf. Bulatkan satu. Next perkataan bulatkan lagi. Kalau dia isim lah. Kalau dia fi'il, gariskan. Jadi apa sahaja yang kamu tak garis tu, maksudnya dia adalah harf. Faham Cumanya pada minggu lepas kita belajar isim ni, kita macam mana kita nak kenal dia dari segi makna. Kalau maknanya orang, apa tadi? Orang, binatang, benda, apa lagi tadi? Mujarrad, abstrak. Kesemua itu adalah isim. Jadi kita bulatkan kalau benda tu. Jadi sebab tu kita suruh cari makna. Jadi macam mana nak kenal dia orang ni? Pertama sekali cari dari segi makna. Kalau misalnya kita tak tahu makna, maka kita pun tak tahu mana satu isim, mana satu fi'il, mana satu harf. Okey, minggu ni pula apa yang kita nak belajar, kalau kita tak tahu makna pun, kita boleh kenal isim, kita boleh kenal fi'il, kita boleh kenal harf. Macam mana? Ada tanda pada perkataan itu. Baik. Now kita tengok. Okey, kalau isim, tengok kotak muka surat ni, muka surat berapa Sekejap, saya tengok sekejap. Muka surat berapa ni? Surat 9 bagi yang ada kitab, tolong rujuk kitab. Okey. Kalau kita jumpa perkataan itu ada alif lam padanya. Alif lam, al tu kan, al-muslim, al-mudarris. Jadi automatically perkataan itu adalah isim. Perkataan itu adalah isim. Jadi kalau kamu jumpa dalam perkataan, contoh lama. Okey, contohnya kamu jumpa perkataan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Katakanlah kamu pun tak tahu makna apa ni. Kamu tak tahulah maksud dia. Satu perkataan pun tak tahu maksud. Okey. Kamu boleh tahu ada alif lam ni, ada alif al ni. Ada al ni, maksudnya perkataan ini adalah isim. Itu maksud dia. Jadi kalau jumpa perkataan yang ada alif lam, maknanya dia adalah isim. Boleh faham? Okey.
Now pindah pula. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua, tanwin. Tanwin ni benda. Tanwin ni pun tak tahu, payah juga ni. Tanwin tu apa? Tanwin tu yang ni, tanwin. Fathatain, kasratain, dhammatain. Itu dia. Tanwin. Ini tanwin. Kalau jumpa tu dalam perkataan, contohnya kamu jumpa talibun ni tadi. Talibun dalam perkataan, ataupun talibin, ataupun kamu jumpa taliban. Kamu jumpa ada tanwin, maknanya perkataan itu juga adalah isim. Okey, contoh. Kat sini ada tak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, ini ayat 1. Ayat 1 tak ada tanwin. Wa ma adraka ma lailatul qadr, tak ada. Okey, ayat ketiga ada. Lailatul qadri, apa dia? Khairun. Nampak Khairun min alfi syahrin. Okey, ada dua yang ada tanwin kat sini. Jadi kamu nampak ada ron dengan rin dekat sini. Ini ayat nombor 3 Okey. Jadi automatically kamu tahu yang ni juga adalah isim, yang ni juga adalah isim. Nampak? Okey. Senang je. Okey, pindah lagi. Apa lagi tanda dalam buku ni? An-nida. Okey, an-nida. An-nida tu maksud dia seruan. Seruan tu apa? Yang ni seruan. Yang ni seruan. Selepas seruan tu, bukan seruan tu selepas, kalau ada huruf seru, selepas itu adalah isim. Contohnya kamu buka Quran, kamu jumpa yang ni tak ada lah kot dalam surah ni. Ya Bani Israel. Jumpa? Pernah jumpa tak ayat ni? Ke tak pernah jumpa? Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati. Okey, ni ya. Ya ni adalah seruan, wahai. Yang ni dan yang ni juga adalah isim. Kedua-duanya adalah isim. Nampak? Okey, settle bab isim. Jadi isim ada 3 tanda yang boleh kita kenal dia. Yang senang lah, yang common lah. Okey, now go kepada yang second. Al-fi'lu. Fi'lu itu adalah yang menunjukkan keadaan. Jadi kalau kamu jumpa antara tanda fi'il juga barisnya berturut-turut. Now kalau kita jumpa perkataan dia macam tala'a kan, contoh tala'a tu berbenda kan, kita pun tak tahu tala'a tu apa. Jadi kita boleh tahu tala'a adalah isim ke fi'il? Dia adalah fi'il. Lama teruknya lah. Sekejap susah weh. Okey, fi'il. Dia adalah fi'il. Sebab apa dia fi'il? Sebab barisnya kita boleh kenal barisnya berturut-turut. Tala'a, qara'a. Dia juga adalah fi'il. Apa lagi? Jalasa. Barisnya berturut-turut. Okey, itu tanda yang pertama Dan kalau dia baris macam ni, maknanya dia menunjukkan past tense. Okey, dalam bahasa Arab kita panggil ini adalah fi'il. Fi'lu madin. Ini adalah fi'il madhi. Okey. Apa lagi tanda fi'il? Fi'il ni biasanya dia start perkataan itu bentuknya begini. Ya'lamu contohnya. Ya'lamu, bentuk dia macam tu. Ya'lamu, yajlisu. 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 Jadi kalau kamu nampak bentuk-bentuk macam ni, ini juga fi'il Sebenarnya kedua-duanya adalah fi'il. Sama juga fi'il. Okey. Cuma dia bukan fi'il madhi lagi, dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'.
Okay, itu antara tanda-tanda fi'il. Jadi kalau kamu jumpa ya'lamu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Okey, contohnya. Contoh lain. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Kamu jumpa ya'lamu. Ya'lamu isim ke fi'il? Ya'lamu adalah fi'il. Okey. Jadi kalau tengok contoh ni, dia bagi contoh sami'a, fataha, jalasa, akala, syariba. Nampak barisnya berturut-turut. Yang ni bentuk apa tadi? Fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Past tense. Kalau kita jumpa tu, ni kita boleh tahu, oh ini fi'il. Jenis apa? Madhi. Okay, now al-harf. Al-harf, apa yang la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi, maknanya tak jelas kecuali mesti disertakan dengan yang selain daripadanya. Contoh macam Ustaz dah bagi dululah. Apa, kalau tiba-tiba kita sebut di, kan? Ada orang boleh faham tak di? Orang tak boleh faham di apa, kan? Di manakah Jo Jambul contohnya, kan? Baru orang boleh faham. Di sekolah. Oh, okey, di sekolah. Tapi kalau di sahaja ataupun kamu sebut je, kan? Je apa? Je tu bukan dia bukan isim. Dia bukan fi'il, dia bukan isim, dia bukan fi'il, dia adalah harf. Benda yang tak boleh faham itu adalah harf. Okay, contoh dalam bahasa Arab adalah fi maksud dia pada kan, pada tak faham. Ataupun fi juga boleh maksud di, kan. Okay, la maksud dia apa? Tidak. La maksud dia tidak. Tidak benda, kan. Tidak tiba-tiba je, kan. Tidak apa? Tidak makan. Baru boleh faham. Okay. Perkataan yang seterusnya adalah inna, sesungguhnya. Inna. Baik. Jadi inna isim ke fi'il ke harf? Adalah harf. Jadi bila kamu jumpa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna yang ni, dia sebenarnya inna ni adalah gabungan dua benda. Inna campur dengan na. Inna ni sesungguhnya. Alamak, nampak ke korang ni? Tak nampak ni, kan? Sekejap, padam balik. Sorry. Okey, inna, tengok kat sini. Inna tu gabungan dua benda, iaitu inna campur dengan na. Inna yang pertama maksud dia sesungguhnya, na tu kami. So campur dua-dua ni dia jadi inna, sesungguhnya kami. Nampak? Sebab tu kadang-kadang dia jadi inna, kadang-kadang dia jadi innana. Tengok ayat di kadang-kadang dia boleh inna, kadang-kadang innana. Okey. Kat sini dia pakai inna anzalna. Jadi kalau kita nak keluarkan inna ni sebenarnya harf. Na yang kedua lah. Na tu yang kedua tu adalah isim. Sebab apa isim? Sebab na yang kedua tu maksud dia kami. Na tu, kan. Okay, nampak Okay, settle. Okay, jadi dah faham tanda-tanda isim. Kalau kita tak tahu maksud pun, isim itu ada tanda dia, fi'il ada tandanya, harf pun ada cara nak kenal dia. Contohnya, dia tak berapa panjang. Fi, la, inna. Itu cara kita nak kenal harf. Baik, now kita nak tengok contoh ataupun latihan yang ada di dalam buku ni. Okay, arahan yang pertama. Istakhrij mimma ya'ti al-isma wal fi'la wal harfa. Keluarkan yang berikut isim, fi'il dan harf. Baik, kita cuba keluarkan. Rashidun, perkataan yang pertama Rashidun. Isim ke fi'il ke harf? Kan tak tahu lagi. Ada tanwin, maksudnya isim. Bila isim kita bulatkan macam itu. Yazhabu, ni bentuk apa ni? Ni bentuk fi'il, kan? Saya kata ya'lamu, yajlisu, itu bentuk fi'il. Ila biarkan. Ila adalah harf. Ada al-madrasah, isim fi'il harf. Dia adalah isim, bulatkan. Boleh. Dakhala. Okey, dakhala, bentuk ni adalah bentuk fi'il. Jadi gariskan. Kenapa ada ta ni? Ta ini membezakan dakhalat.
Ta ni menunjukkan perbuatan itu dilakukan oleh perempuan. Dakhalat. Contohnya jalasa, kita kata jalasa maksudnya duduk, past tense, tetapi untuk lelaki. Dia duduk untuk lelaki. Tapi kalau kita jalasat tambah ta dekat ujung tu, macam dakhalat ni, jalasat maknanya yang duduk itu adalah perempuan. Okey, jadi bentuknya adalah bentuk fi'il. Zalina. Zalina ni benda. Zalina ni nama orang. Jadi automatically bulat je lah. Zalina. Al-Fas bulat juga. Al-Fas adalah isim sebab ada alif lam. Al-Fas maksud dia kelas. Zalina masuk kelas. Itu maksud dia. Okey, jalasa Syafiq alal kursi. Jalasa apa? Fi'il. Syafiq nama orang. Automatically isim. Ala biarkan sebab dia harf. Al-kursi adalah isim. Follow? Okay, good. Dan al-lughatul arabiyyatu lughatul Quran. Al-lughah. Isim fi'il harf kan ada al, jadi automatically adalah isim. Al-arabiyyah isim juga bulat satu-satu. Lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Yang pertama sekali lughah. Lughah ni maksud dia bahasa. Jadi bahasa ni apa? Bahasa adalah isim. Al-Quran, terang-terang ada al kat depan tu. Al-Quran adalah isim. Boleh? Okay, pindah lagi latihan yang seterusnya. Buat ni bukan yang ni. Okay, now. Okay, masukkan. Ayyin al-isma wal fi'la wal harfa fima ya'ti. Tentukan isim, fi'il dan harf bagi yang berikut. Baik. Pilih. Mana satu masukkan dalam kotak? Assalam. Isim, fi'il, harf. Kan ada alif lam. Jadi automatically masukkan dalam masukkan dalam ni. Masukkan dalam assalam. Qara'a. Ni bentuk fi'il, masukkan dalam ni. Boleh. Cuba buat sendiri Yang terakhir adalah tengok latihan ni. Ikhtar al-jawab as-sahih bainal qausaini. Osman yadrusu. Okey. Maksud dia Osman ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat maksud dia matematik. Okey. Osman belajar. Yadrusu jawapannya. Ni la'iba. La'iba Aliyun kurratal qadami. Ali bermain kurratal qadam. Fatimah talibatul jami'ah. Pelajar perempuan al-jami'ah, sebab Fatimah dia adalah talibah. Ismail fi al-maktabah. Jawapannya. Al-maktabah maksud dia perpustakaan. Ismail di perpustakaan. Okey. Imla al-faragh bil ismil munasib. Pilih ataupun isi tempat kosong dengan isim yang sesuai. Rasama. Apa yang ni Ustaz bagi kamu. Bila rasama Ustaz terangkan tadi, bila rasama, siapa buat, laki ke perempuan? Sebelum tu, rasama ni isim ke fi'il? Fi'il. Laki ke perempuan yang buat? Laki kan. Kalau perempuan dia ada ta tadi kan. Rasamat. Jadi automatically kita tahu nak letak siapa selepas ini. Kita boleh letak Muhammad kan. Sebab kita tahu yang buat ni adalah lelaki, jadi letak Rasama Muhammad, Rasama Karim, Rasama apa nama lelaki lagi? Ali As-Surah. Rasama Muhammad As-Surah. Fataha Muhammad, nampak? Fataha, kalau perempuan ni di Fatahat. Fataha Muhammadun. Muhammad membuka. Yang tadi maksud dia, yang first tadi Muhammad melukis gambar Muhammad membuka dulu bahasa Arab ni dia start dengan membuka dulu. Membuka Muhammad, tapi bila kita terjemah Muhammad membuka apa? Contohnya kita kata membuka pintu al-baba. Qara'at Aisyah. Aisyah baca. Aisyah baca apa? Baca apa? Al-Quran contohnya. Al-Quran. Sorry tangan ni mengayau. Al-Quran. Okey. Aisyah membaca Al-Quran. Wasal al-mudir Muhammad Tayyib ila. Pengetua Muhammad Tayyib tiba ke mana? Dia tiba ke mana? Airport. Al-Matar. Airport. Okey. Jadi itu adalah latihan yang disediakan untuk tajuk tata bahasa kita. Jadi Ustaz sekali lagi nak ingatkan,
Selain daripada makna, ada juga cara-cara lain untuk kita mengingati ataupun untuk kita mengetahui kita nak kenal isim mana satu, fi'il mana satu dan juga harf yang mana satu. Baik, kita jumpa lagi untuk kelas yang lagi satu nanti.